Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kali ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang e-majalah yang telah kami sediakan. E-majalah kami bertajuk Wadah Siswa dan ini adalah cover hadapan majalah kami. Seterusnya, baiklah, untuk isi kandungan dalam majalah kami terdapat artikel utama, kemudian kita ada artikel sampingan, kemudian kita ada penulisan kreatif, kemudian kita ada berita semasa dan terakhir sekali kita ada ruangan iklan. Baiklah, untuk di sebelah ini pula kita nampak iaitu tinta editor. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Ghazali. Okey, baiklah. Artikel yang pertama berkenaan dengan hutan hidup satu rahmat dari Tuhan. Okey, Universiti Utara Malaysia diberi gelaran sebagai Universiti Rimba Hijau, di mana Universiti Rimba Hijau menunjukkan bahawa UUM merupakan kaya dengan flora dan fauna. Jadi dia menjadi satu tumpuan orang ramai untuk datang melihat hutan sintok. Jadi saya telah senaraikan tiga tempat tumpuan utama dalam hutan sintok, iaitu yang pertama Jambatan Gantung, yang kedua Hidden Lake dan yang ketiga adalah Puncak Vista. Okey, seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagi artikel utama bagi majalah kami ialah Prof Haim Hilman dilantik sebagai VC Baharu UUM. Okey, jom kita kenali VC Baharu UUM. Okey, mengenai latar belakang Prof Hilman ni, Prof Hilman merupakan pensyarah bagi pengurusan strategik iaitu dari College of Business COB. Okey, Prof ni merupakan graduan dari universiti di United Kingdom dan semasa melakukan tesis beliau ni telah dianugerahkan sebagai tesis yang terbaik dan Prof ni telah melakukan banyak artikel yang berwasit, lebih kurang 100 artikel. Okay, next. Okey, seperti yang kita dapat lihat gambar di sebelah kiri itu merupakan clock in yang pertama sebagai Naib Chancellor menggalas tanggungjawab baharu. Jadi semasa interview, Prof mengatakan bahawa tanggungjawab sebagai Naib Chancellor ni amatlah berat, tetapi Prof mengatakan bahawa Prof akan melaksanakan tugasan tersebut dengan sebaiknya. Okey, Naib Chancellor juga dilantik oleh Menteri dan Menteri akan berurusan dengan Naib Chancellor lah bagi hal ehwal universiti. Okey, jika dapat lihat muka surat 3 itu merupakan anugerah dan pengiktirafan yang diterima oleh Prof. Okay, next. Okey, saya juga menyerahkan senarai Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Okey, jika dapat lihat Prof Haim Hilman ni merupakan VC yang ke-9 daripada 9 Vice Chancellor yang ada dekat UUM lah. Okey, jadi seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah. Jadi kita akan masuk kepada bagaimana untuk kita mengurangkan stres PDPR. Okey, kebelakangan ini kita dapat lihat wujudnya masalah tekanan perasaan dalam kalangan pelajar akibat pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun dikenali sebagai PDPR. Ada yang melihat masalah ini sebagai sesuatu yang remeh, namun sebenarnya masalah tekanan perasaan ini adalah sesuatu yang serius berlaku dan tidak benar untuk kita simpulkan kalau kata masalah ini sengaja diada-adakan ataupun mengada-ngada. Jadi marilah kita tengok macam mana untuk kita kawal stres kita semasa PDPR. Okey, yang pertama adalah dengan sentiasa berkomunikasi dengan rakan sebaya. Apabila kita belajar secara atas talian, mestilah kita tak ada kawan-kawan yang dekat dengan kita. Jadi perlulah untuk kita cari kawan-kawan sebaya kita, berkomunikasi dengan menggunakan kemudahan sekarang seperti internet supaya kita ada kawan untuk kita meluahkan perasaan ataupun untuk kita bersembang sekiranya kita berada dalam tekanan. Yang kedua adalah hadkan penggunaan media sosial. Apabila mata kita terlalu lama menghadap komputer maupun telefon, dia akan memberi kesan kepada mata dan juga kesihatan mental kita. Jadi penggunaan media sosial terlalu lama pun mampu membuatkan pelajar tersebut menghadapi tekanan yang melampau. Jadi hadkan penggunaan media sosial. Yang ketiga adalah dapatkan tidur yang mencukupi. Seperti yang kita tahu, belajar secara atas talian ni kadang-kadang mengganggu rutin tidur kita, iaitu kita tak dapat tidur yang berkualiti. Jadi bila kita ada tidur yang berkualiti, kehidupan kita pun tidak akan berjalan dengan orang cakap dengan baik. Jadi kita akan mudah stres dan tertekan dan hal ini akan membuatkan kita tak dapat fokus dengan apa yang kita belajar. Jadi dapatkan tidur yang mencukupi. Baiklah, seterusnya. Okey, seterusnya saya akan menyampaikan sebuah sajak daripada Azhar Alias yang bertajuk Sampai Jumpa. Kisah ini kumulakan dengan satu kenangan, saat langkah diatur tanpa halangan, jiwa sehalus garisan tangan tetapi harapan seluas pandangan. Sajak ini menceritakan berkenaan dengan pengalaman seorang pelajar bermula daripada saat melangkah masuk ke pagar UUM, pintu pagar UUM dan bertemu dengan beberapa orang pelajar lain menjalinkan ikatan persahabatan dan tanpa pelajar
tersebut sedar bahawa masa telah berlalu dan pelajar tersebut akan menamatkan pelajaran. Jadi pada akhir rangkap sajak tersebut, pelajar itu telah berpesan kepada sahabatnya agar tidak melupakan persahabatan yang terjalin. Jangan dilupa, tetaplah bersapa, ini pintaku, sampai jumpa. Saya serahkan kepada pentas seterusnya. Jadi untuk bahagian ruangan berita semasa, saya akan menceritakan tentang sedikit sebanyak iaitu pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan pihak pengurusan UUM dalam membantu mangsa kemalangan di Caribbean, iaitu seorang penuntut ijazah sarjana muda pengurusan pelancongan di UUM yang sedang menjalani latihan menyelam di Dive Division Curaçao Caribbean. Beliau telah putus kaki kanan selepas terkena kipas bot dalam kejadian tersebut. Dan pelajar tersebut bernama Nur Nabila binti Muhammad Azhar yang berumur 25 tahun kini dilaporkan berada dalam keadaan tidak sedarkan diri dan sedang dirawat di Hospital Curaçao Caribbean. Jadi kejadian yang menimpa Nur Nabila ini turut mendapat perhatian oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan alumni UUM Dr. Hendrik Lamsali, di mana beliau mengunjungi rumah keluarga tersebut, rumah keluarga mangsa, dan beliau juga bekerjasama dengan pihak KPT untuk bersetuju menghantar wakil keluarga Nur Nabila bagi melihat sendiri bagaimana keadaan mahasiswi dan memberi sokongan moral kepada mangsa tersebut. Jadi tindakan ini tindakan sewajarnya yang telah dilakukan oleh KPT dan juga pengurusan UUM mendapat liputan yang meluas di media sosial dan juga media massa dalam membantu memudahkan urusan keluarga mangsa yang terlibat dengan menunjukkan kecekapan dan tahap sikap cakna dengan musibah yang menimpa kepada Nabilah dan keluarga. Itu sahaja daripada saya akan beri kepada orang yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan berkongsi berkenaan dengan ruang iklan iaitu promosi masuk percuma ke Muzium Pengurusan UUM. Promosi ini bermula daripada 1 Februari 2022 sehingga ke 14 Februari 2022. Waktu beroperasi bagi Muzium Pengurusan UUM ialah 9 pagi hingga 4 petang pada hari Ahad hingga Rabu dan 9 pagi hingga 3 petang pada hari Khamis. Iklan yang seterusnya ialah berkenaan dengan Nasi Ayam Bukit, iaitu kedai nasi ayam yang terletak di kawasan Bukit Tangga bersebelahan Kolej Pertanian Malaysia dan jaraknya lebih kurang 7 km dari UUM. Gerai ini menjual pelbagai jenis menu, antaranya nasi ayam, bihun sup, laksa, air katira, air lacikang dan coconut shake. Okay, jadi di sebelah kanan merupakan page terakhir dalam e-majalah kami berkenaan dengan pesanan. Sila dapatkan dos penggalak, booster dose vaksin COVID-19 untuk perlindungan diri dan keluarga. Jadi yang terakhir adalah hashtag kita jaga kita. Sekian, terima kasih daripada kami. Bye-bye.